Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita sambung ayat, ambil lagi daripada 37 sampai ayat 39, insya-Allah kita terjemahkan. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Terjemahkan, fa'amma, maka, amma adapun, maka adapun, man tara, orang yang tara maknanya telah melampaui, tara telah melampaui batas oleh ia. Wa atharul hayatad dunya. Jadi tara kaedah ke 10 Ini fi'il Maka adapun orang yang telah melampaui batas oleh ia, ni kaedah 10 juga. Cuma di akhiri dia ni ada alif maksurah tu. Jadi dia fi'il madi. Wa athara. Athara maknanya telah mengutamakan oleh ia. Telah mengutamakan oleh ia al-hayatad dunya, akan kehidupan dunia, Kemudian jadi ada akan itu, al-hayata, akan kehidupan dunia. Jadi athara tu fi'il juga, telah mengutamakan oleh dia akan kehidupan dunia. Fa inna, maka inna sesungguhnya al-jahima, jahim, neraka. Kita dah bincangkan tentang jahim tu, iaitu neraka yang menyala-nyala. Maka sesungguhnya al-jahim hiyal ma'wa, ia adalah ma'wa, tempat tinggal. Ma'wa ni tempat, kalau ikutkan ma'wa ni tempat pelindung. Nanti kita tengok ma'wa ni dekat makna yang biasa, yang mana dia gunakan. Okey, jadi ni cuba ulang balik tengok terjemahan ni. Fa amma man tara, maka amma adapun, amma maknanya adapun. Man, orang yang tara telah melampaui batas oleh ia. Wa athara, dan athara telah mengutamakan oleh ia al-hayatad dunya, akan kehidupan dunia. Fa innal jahima, maka sesungguhnya jahim, iaitu neraka yang menyala-nyala itu, hiyal ma'wa, adalah tempat tinggal
baginya, adalah tempat tinggal bagi dia. Baik, jadi minggu lepas dah bincang tentang Torah sedikit. Ada dapat? Okey, jadi ulang sikitlah, saya ringkas. Torah ni maksudnya apa? Berlebihan dalam sesuatu. Torah ni kalau kita tengok dalam surah cerita pasal banjir, surah apa Surah Nuh, surah Nuh. Surah Nuh tak silap bukan. Torah lemak surah apa Al-Qalam. Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 11. Al-Haqqah contohnya tentang Torah ni dulu. Al-Haqqah surah 69 ayat nombor 11. Dari segi makna, untuk faham maksud Torah tu, makna ni paling biasanya digunakan dari segi bahasa dia, baru kita boleh nampak. Pertama, cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah cerah. Ini senikmat. Barakallah. Okay. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Sesungguhnya kami lamma ketika Torah apa ni? Telah melimpah oleh air. Daripada had yang sepatutnya. Air kadar dia laut macam ni je. Ini bukan tempat yang ada air sepatutnya, tapi air tu sampai ke tempat tu. Itu namanya melampaui batas macam tu. Batas hukum-hukum yang Allah tetapkan. Sepatutnya sampai sini, tapi apa? Berlebihan daripada had. Itu maksud Torah. Jadi ketika air telah melebihi had dia daripada had yang asal normal, hamalnakum, kami mengangkat, membawa kamu di dalam jariyah, kapal yang berlayar. Jariyah maknanya sesuatu yang berlayar. Dia maksud apa? Di atas air tersebut, iaitu kapal lah. Tapi tak sebut kapal kat sini, sebut jariyah. Jariyah tu berlayar, dalam pelayaran. Okey, ini makna Torah. Sebab itu manusia asalnya dia ni diperintah untuk apa? Surah 51 ayat 56. Ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia dicipta oleh Allah liya'budun, untuk menjadi apa? Hamba-Nya, untuk beribadah. Apa maksud liya'budun?
Ni wama, kalau sebut sini wama, ma ada ma. Wama khalaq tu. Kemudian al-jin wal ins. Kemudian selepas ma ada illa. Dia ada dua, ma ada illa apa? Liya budu ni. Baik. Jadi agama kita dibina atas dua benda. Satu apa? Ma ni apa? Penetapan. Illa ni apa? Penafian. Dan ini kita praktik dalam apa? Bila orang masuk Islam dia kena ucap apa? La ilaha illallah. Sama. Ma ni makna dia illa. La tadi. Ma ni juga makna apa? La. Tiada. Samalah. Itu agama. Tunjang agama kita berdiri daripada dua benda. Menafikan apa? Jadi Allah ciptakan kita ni jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita juga sebagai manusia, bukan jin lah. Jin kita tak ambil kira lah. Dia dengan cara dia lah. Tapi sama, peranan dia apa? Hamba Allah. Jadi sebagai kita pula bila Allah sebut dia yang cipta kita, kita kena menafikan apa? Tiada sebarang lagi yang lain boleh cipta yang sama. Tiada sebarang ilah yang berhak, melainkan hanya Allah. Maka kita ni letakkan diri kita dalam tugas. Apa kita kena buat di sini? Jadi apa makna li Li ni matlamat dia. Li ni maksud dia tujuan penciptaan. Ya'budun. Sebab itu kata Ibn Jarir, dia kata yuwahhidun. Ya'budun ni maksudnya apa? Yuwahhiduni. Yuwahhiduni. Apa maksudnya? Wahid apa? Menjadikan satu. Allah tu satu. Mengesakan Allah. Dalam apa? Dalam dua perkara. Teori al-ilm dan amali al-amal. Dalam dia berteori, semua tujuannya untuk esakan Allah. Dia belajar tentang kenal Allah. Dia kena belajar apa? Quran, kitab Allah. Supaya apa? Untuk dia praktik dalam ibadah dia, supaya amal dia semua hanyalah untuk siapa? Allah. Bukan mensyirikkan Allah tu. Sebab itu disebut yuwahhidun. Kerana apa? Kita kena esakan Allah. Sebab Allah ni dia buat kepada mereka. Siapa ni mereka Apa yang dia buat kepada kita? Dua benda. Allah ni amurahum. Kerana Allah yang merintah mereka, iaitu manusia. Dan juga Allah juga yang anhahum, menegah kita. Maksud tauhidkan Allah apa? Dalam ikut perintah Allah semata-mata untuk Allah, dan dalam meninggalkan larangan semata-mata untuk Allah. Ini adalah asas kepada semua makhluk yang Allah cipta. Jadi bila manusia itu tauhid, sebab itu dalam ayat ini dicerita balik pasal siapa? Fir'aun. Kenapa Fir'aun tauhid? Fir'aun dah lebih terlalu jauh. Bahkan dia bukan tauhid, bahkan dia apa? Dia kata apa? Aku pula Tuhan. Memang tauhid betul. Jauh sangat. Dia melempah air dia dah terlalu berlebihan lah. Tak patut. Faham sedangkan Allah kata Allah cipta, ini termasuk Fir'aun lah tu, manusia ni. Jadi ini tugas manusia, liya'budun. Tauhidkan Allah, esakan Allah, tapi dia terlebih, dia esakan dirinya. Ini lebih dahsyat. Dan dalam surah (24) kan, Allah sebutkan ayat surah 20 ayat 24. Itu Allah sebutkan Fir'aun kena dinasihati oleh Nabi utusan dia. Itu Allah pilih kepada Nabi siapa? Nabi Musa.
Walaupun Fir'aun ni tara yang berlebihan, tapi tengok Allah hantar Rasul, maknanya apa? Rahmat Allah cukup besar. Jadi Allah sebut dalam surah Taha ayat 24 tu sama macam surah An-Nazi'at juga. Apa dia? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun kerana sungguhnya dia telah melampaui batas. Pergilah kamu kepada Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Sedangkan sepatutnya dia kena buat apa? Inilah tugas manusia. Esakan Allah. Baik. Demikian juga kaum yang dulu, kaum lain. Siapa yang pernah melampaui batas sebelum Fir'aun? Kaum Nabi Nuh. Tengok dalam surah 53 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha. Dan kaum Nuh sebelum ini, sesungguhnya mereka dahulunya mereka adalah kaum yang paling zalim dan yang paling melampaui batas. Kaum Nabi Nuh, iaitu sebelum zaman era Fir'aun. Baik. Dengan apa kaum Nabi Nuh ni apa dia buat? Mereka buat apa maksud tara kaum Nabi Nuh? Apa mereka buat? Tara paling besar sekali. Tara ni ada banyak peringkat. Nanti kita tengok dalam ayat ni cerita nak kaum Nabi Nuh dulu. Apa tara yang pertama manusia buat? Iaitu Nabi Nuh lah. Kaum Nabi Nuh yang mulakan. Melampaui batas itu luar daripada fitrah yang sepatutnya diciptakan manusia. Siapa yang mulakan? Kaum Nabi Nuh. Mereka buat apa? Puja orang soleh. Itu mereka buat. Syirik pertama kaum Nabi Nuh yang buat. Tara. Sebab itulah Nabi Nuh ni disebut, kalau ulama apa? Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ada khilaf lah. Tapi yang paling masyhur, yang paling ini sekali, Nabi Nuh rasul pertama. Nabi yang lain, Nabi ada sebelumnya, itu bukan rasul, dia Nabi. Nabi Nuh bawa apa dia? Dia bawa apa? Dia bawa syariat Nabi Nuh satu je, apa dia? Ajak manusia tauhidkan Allah balik. Itu yang pertama. Dalam surah Nuh, surah Nuh, surah 71 ayat 23 21, baca daripada 21. Surah 71 ayat 21 sampailah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi Nabi Nuh dia mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ni derhaka kepada aku."
Jadi kaum Nuh menderhakai Rasul yang diutuskannya. Dan mereka ikut yang lain. Ni Torah juga. Tak ikut Rasul, tapi ikut apa dia? Hawa nafsu. Sebab itu dia cerita tentang apa yang hawa nafsu dimasukkan, iaitu harta dan anak. Orang yang dianggap boleh selamatkan harta dan anak-anak. Sebab itu mereka ni mencari berkat dengan apa? 5 berhala mereka tu. Sebab apa mereka bimbang ni? Harta mereka ke apa benda ke ni? Dengan itu mereka apa? Buat 5 berhala ni dengan minta kat dia supaya apa? Selamat harta benda dia. Sedangkan tak ada manfaat apa-apa. Nabi Nuh ajak kembalilah kepada Allah. Dan wa makaru makran kubbara. Dan mereka melakukan tipu daya yang sejahat-jahat tipu daya yang besar, kubbar, yang sangat besar. Lalu mereka tambah lagi dengan mereka kata apa? Kita baca ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu semua berpaling, tinggalkan, benci kepada Tuhan-Tuhan kamu ni. Tak patut. Ilahah ramai. Iaitu jangan kamu tinggalkan wad pertama, suwa yang kedua, yarus yang ketiga, ya'uq dan nasra. Ni 5 nama cucu Nabi Adam. Yang mana mereka ni ketika kehidupan adalah orang yang warak, yang soleh. Setelah berlaku generasi lama-lama apa? Mereka menjadi berhala. Itu Wad, Suwa', Yarus, Ya'uq, Nasra. 5 berhala. Inilah permulaan syirik. Dan dia menjadi evolusi. Macam-macam bentuk hari inilah. Permulaan dia cerita kat sini. Dan waqad adallu katsira, mereka telah ramai, benar-benar telah menyesatkan oleh mereka akan ramai lagi orang lain. Akibat daripada perbuatan ini akhirnya menjadi normalisasi di kalangan kaum Nabi Nuh. Menjadi normalisasi lah, sebab dah biasa benda tu, tak dilarang pun. Tak ada siapa pernah datang untuk cakap ini salah, tak berani pun nak sebut. Ketika tu Nabi Nuh datang macam orang yang pelik pula. Kami dulu nenek moyang kami buat biasa je. Sebab itu kalau kita dalam dakwah kita tak sebut benda ni, akhirnya jadi biasa je. Kubur keramat semua dipuja biasa je. Ketika itu kita nak larang dah payah. Kan? Kita kena sentiasa ingatkan benda ni. Sebab ini adalah perkara pokok dalam agama. Sebab apa? Perkara ni, apa benda yang paling haram daripada haram? Ini kata-kata pertama, aujabu, benda yang paling wajib daripada yang wajib. Aujabu wajib. Jadi ini adalah dalam dakwah pun ini kita tengok. Aujabu yang paling wajib daripada banyak perkara wajib. Apa dia? Kita ajak manusia untuk tauhidullah. Tauhidullah. Kemudian kaedah kedua, a'zamu muharramat. Apakah benda haram yang paling haram? Paling besar? Apa? Asyirku billah. Bila manusia tak nampak ni, kita tengok
Kita bila cerita pasal babi, kan, rasa jelik tak? Jelik, kan? Itu minum arak, oi jelik. Tapi dia jumpa pemoh rasa biasa. Betul tak betul? Sebab apa? Dia tak nampak mana yang paling haram sekali daripada yang paling haram, dan mana yang paling wajib daripada yang wajib. Nampak? Jadi manusia tak nampak syirik itu satu yang paling jijik daripada yang dia rasa jijik babi semua tu, arak semua. Memang orang, kalau hal yang itu setakat kita bincang tentang arak ni semua, orang kafir pun dalam mereka ni apa, normal bagi mereka apa, arak tu, agama lain pun yang syirikkan Allah pun apa, haram juga. Tak suka arak juga, kan? Tak ada lebih kurang lah maknanya. Tapi agama kita berbeza dengan agama lain sebab apa? Ini, kita ajak manusia tauhid. Jangan tinggalkan tauhid tu. Sebab tu bayangkan, kan, ramai apa, dia solat, jaga solat ni, tinggal solat buruk ni, tapi pergi apa, macam-macam buat benda-benda kurafat, buat juga, tak rasa jijik pun benda tu. Inilah kadang-kadang tu aurat tutup. Kadang-kadang kita tengok kat Indonesia, kan, pakai tudung semua ni, aurat ni rasa, kalau buka aurat rasa ish, bukan Islam sungguh. Tapi pergi tepi laut, seru siapa? Seluruh apa-apa entah. Nampak tak? Ni syirik ni memang dia akan masuk bila-bila masa. Dia sentiasa hidup, dia tak akan pernah mati. Dan kita kena sentiasa apa? Jadi orang yang ajak mentauhidkan Allah. Itu nombor satu. Mana-mana pun dalam Quran ni, wasiat-wasiat dalam Quran dimulakan dengan syirik. Sebelum cerita birrul walidain ni mula dengan la tusyrik billah semua. Jadi sebab apa? Sebab syirik ni akan batal amalan. Orang tu buat soleh sangat, baik sangat dengan mak bapak dia, semua buat. Semua buat kebajikan baik. Tapi buat syirik, apa berlaku? Punah amalan semua. Betul tak betul? Cuba tengok surah 39. Surah 39 ayat berapa 60 lebih lah, 60 berapa. Enam puluh lima, 64, 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ucapkanlah wahai Muhammad, patutkah selain Allah kamu nak suruh aku ni abdikan diri, sembah? Wahai orang-orang yang jahil. Dalam ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan benar-benar pasti telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul daripada sebelum engkau. Daripada orang-orang tu maksudnya nabi yang sama pangkat dengan nabi ni, ya. Semuanya wahyu yang sama. Apa dia punya dia punya intipati utama dalam wahyu ni semua? La in asyrakta, kalau engkau jatuh, engkau syirik, apa berlaku? La yahbatanna amaluk, pasti binasalah amaluk, setiap satu daripada amalanmu. Setiap satu amaluk ni maknanya semua amalan. Berbanding dengan dosa lain, tak, dosa dia itu sajalah. Tapi syirik, syirik ni dia dalam, dia tak nampak. Macam yang lain bunuh orang nampak kebejatan dia tu. Syirik kadang-kadang dia tersembunyi, dia tak nampak. Sebab itu jaga dalam hal ni. Dan wala takunanna minal khasirin, dan pastilah engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang
rugi. Okey, antara alasan orang yang melakukan ni kaum Nabi Nuh ni, apa alasan dia? Ni bila kita tahu alasan ni, kita tahu macam mana masuk syirik sebenarnya. Surah apa ni? Surah 39. Sama juga. Alasan ni kenapa dia kata jangan tinggalkan 5 bahala tadi, kenapa? Ni alasan dia surah 39 ayat 3. 39 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, milik Allah lah ad-din, agama yang murni. Murni maksudnya tak ada campur aduk. Iaitu sebab itu maksud kita tauhid ni dia ada 5, dia ada iaitu dalam hati. Sebab itu tidak ada boleh masuk syurga walaupun ada sebesar zarah kibr. Itu juga syirik. Syirik khafi tersembunyi. Dia ada sombong. Sedangkan yang boleh sombong siapa? Hanya Allah. Itu termasuk juga. Ada yang dengan lisan dan ada juga dengan perbuatan lah. Dia bernazar ke, dia berdoa ke dan sebagainya dengan cara yang tak betul lah. Jadi Allah kata dalam ayat ni, wallazina takhazu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mereka syirik ni jadikan pelindung lain ni selain Allah ni, apa alasan mereka? Mereka tak anggap mereka buat syirik. Mereka kata apa? Ma na'buduhum, kami tak sembah pun. Tapi tujuannya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya sebenarnya nak dekat dengan Allah juga. Dijadikan itu perantara di antara dia dengan Allah untuk capai hajat dia. Sebab itu ni kita kena jaga-jaga. Antara benda yang boleh tergelincir, tawasul sewenang-wenangnya. Boleh tak tawasul? Boleh, tapi bukan sewenang-wenangnya. Kan? Ada dia punya kaedah dan ada syarat-syarat yang ketat. Kena berhati-hati. Jadi ini alasan sama juga semualah yang syaitan yang memperindahkan apa yang mereka lakukan supaya mereka rasa inilah kerja dia. Dia nak nombor satu je. Mungkin buat baik lain semua manusia dah buat dah. Jadi dia tak dapat nak halang dah. Tapi dia halang apa? Semua ni dah suka dah agama dah. Tapi dia akan halang apa? Inilah dia syirik ni. Dia akan halang manusia daripada tauhidkan Allah. Sebab apa? Dengan dia halang yang ini je, key dia, yang lain semua akan binasa. Manusia akan rugi. Baik. Sebab itu dalam surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36. Di sini Allah sebut perkataan Torah 16 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan benar-benar kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat ada rasul. Inti ajaran yang dibawa adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Perintah dan larangan. Perintah apa? Abdikan diri semua kepada Allah. Larangan apa? Jauhi taghut. Jangan melampaui batas. Taghut daripada perkataan tagha. Apa makna taghut? Biasa dengar ni, taghut apa makna? Taghut kullu ma'u ubida min dunillah wa huwa ridwan. Kullu ma ubidu min dunillahi wa huwa ridha. Setiap apa yang dipuja, diabdikan diri, diletakkan rasa cinta, rasa kasih lah dan sebagainya, pengharapan selain daripada Allah, dalam keadaan makhluk yang dipuja pun redha. Sebab itu antaranya kalau kita tengok banyak lah punca dia hulu tu, taksub kepada satu tokoh. Contohnya macam Syiah kan, tokoh itulah dia diangkat, dia takkan lain. Jadi apa saja kata dia seolah disebut macam hadis Nabi lah, wajib ikut. Itu nama dia apa? Dah termasuk. Dan orang tu dia suka dia diangkat macam tu. Dia juga dia tu taghut, syaitan tapi dalam bentuk manusia. Dipandang macam mulia tapi sebenarnya dia taghut. Ni, setiap apa yang diabdikan diri, diletakkan pengabdian diri selain daripada Allah, dalam keadaan yang diletakkan tu dia buat suka benda tu. Jadi ini taghut. Okey? Taghut. Taghut sebenarnya. Jadi di sini kenapa dia guna perkataan taghut? Sebab apa? Semuanya berkaitan dengan lebih daripada tujuan ciptaan. Maka dia dah lebih. Sebab itu namanya melampaui batas. Baik. Seterusnya, siapa lagi yang Allah sebut melampaui batas? Dalam surah 2 ayat 14. Ni dikatakan ini adalah golongan yang apa? Musyrik lah kira. Orang yang buat syirik, orang yang tak pedulikan tauhid. Yang kedua, golongan satu lagi nama dia munafik. Surah 2 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Jadi orang-orang yang mengolok-olokkan agama, dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kata apa? Kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada pembesar-pembesar mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya tidak lain kami hanyalah olok-olok. Jadi Allah sebut dalam ayat 15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokan terhadap mereka, dan dia memberikan istidraj buat mereka. Yang muddu tu istidraj lah, dia panjangkan perbuatan mereka tersebut, biarkan mereka ni fi tughyanihim, dalam tughyan ni apa? Tara juga ke berlebih-lebihan tersebut tadi, perbuatan tadi perbuatan tara mereka tadi, dan mereka teraba-raba dalam kesesatan tu. Jadi ada lagi lah ringkasnya. Jadi fa amma man tara, maka adapun siapa yang berlebihan dalam hal ni, tara iaitu melampaui batas daripada hukum-hukum Allah dalam agama Allah, dalam peranan dia sebagai hamba Allah, maka wa atharul hayatad dunya, dan dunia itu menjadi keutamaan dalam diri dia. Dia mengatakan asar ni berperkataan kesan. Dunia ni memberi kesan yang menyebabkan dia bertambah gairah. Dalam surah 10 contohnya, sebab asar ni apa? Tinggalan. Jadi bekas dunia itu mendatangkan sesuatu keseronokan dalam jiwa dia. Dalam surah 10 ayat 7, ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tidak seronok untuk bertemu dengan kami, tidak harap pun untuk bertemu dengan kami. Waradu bil hayatid dunya, dan dia puas dengan dunia dia. Wa tama'annu biha, dan merasa tenang jiwa dia dengan bila dia beroleh dunia tadi tu. Bukan beroleh iman, tapi beroleh apa? Baru dia tenang. Apa yang dia rasa dia nak, nafsu dia nak, dia dapat, baru jiwa dia tenang, dia rasa puas. Tapi kalau tak dapat, dia tak puas hati. Dia akan apa? Tak boleh tengok orang lain senang. Itu maksud ayat, lebih kurangnya. Jadi sedangkan hum an ayatina ghafilun, sedangkan tentang ayat-ayat Allah, peringatan Allah, semuanya dia tak pedulikan, dia lalai. Sebab itu bila dia ghafilun ni, apa yang dia buat, apa yang dia cuba ambil tahu, dia akan ambil tahu yang ni je, dia sibuk. Itu dalam surah 30 ayat 7. 30 ayat 7.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Jadi mereka akan sibuk ambil tahu tentang apa yang zahir di mata mereka, tentang dunia yang mereka boleh dapat segera ni. Sedangkan tentang akhirat mereka ghafilun, lalai. Dia tak pedulikan tentang kehidupan tersebut. Jadi begini, mereka ni merasakan apa? Sebab tu dia rasa yang ini, bila dia nampak macam ni, dia rasa diri dia cukup dah. Sebab tu dia tak mahu peduli dah. Sebab apa? Dia rasa bila adanya peringatan Allah akan menghalang apa yang dia nak. Betul tak? Quran ni dia memang akan halang, kan? Cukuplah dia ingatkan kita supaya tapi orang macam ni tak. Sebab tu dia rasa Quran ni lebih menyusahkan kalau datang kat dia. Oh, ni akan halang kita punya kemajuan. Inilah dia Allah sebut dalam surah 96. Manusia akan melampaui batas bila merasa diri dia cukup. Surah 96 ayat 7 dengan 8. 6 dengan 7. Allah sebutkan dalam ayat ni, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 96 ayat 6 hingga 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya insan, manusia ini benar-benar akan melampaui batas. Ketika mana apa? Dia merasakan dirinya istaghna. Dia rasa macam cukup. Istaghna ni dia ada alif sinta tu sebenarnya bukan hakikat dia cukup pun. Bukan Rina betul-betul. Istaghna ni rasa-rasa je, sangka-sangka je macam cukup. Tapi sebenarnya tak cukup. Itu istaghna, dia sedang mencari kekayaan lagi sebenarnya. Jadi bila manusia manja-manjakan diri dengan hal ni, maka apa? Dia akan satu masa dia akan jadi macam ni, dia akan makin jauh. Sebab itulah perintah Allah ni dalam antara amalan Islam ni apa? Solat, lepas tu kena buat apa? Infak. Dia kena merasai tu. Dia kena buat benda tu. Dia kena korban, dia kena buat macam-macam. Supaya apa? Tidak terhalang. Terhalang daripada sikap macam ni. Dia rasa sentiasa ingat yang di bawah dan sebagainya. Baik. Jadi maka tempatnya apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka itulah jahimlah tempat yang paling sesuai. Dalam surah 10 balik ayat yang ke-8. 10 ayat 8. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempat tinggal mereka adalah neraka. Awal ni tempat perlindungan. Ketika Ashabul Kahfi lari, kan? Kemudian dia cari tempat apa Allah sebut? Iz awa al-fityatu ilal kahfi. Awa tu perkataan tu. Awa ni maknanya tempat lindung lah. Jadi nanti cari tempat lindung kat mana tempat dia? Itulah tempat dia. Macam mana tu bayang kan? Desperate nak cari tempat perlindungan. Rupanya tempat perlindungan lagi dahsyat. Ketika tu siapa yang lindung? Tak ada dah. Duduklah dalam api tu.
Dia nak minta setitik air, diberi apa? Air nanah. Kan, air yang boleh menghancurkan lagi, bertambah hancur usus dia dan sebagainya. Jadi itulah tempat perlindungan mereka ahli neraka, iaitu yang bersikap inilah, la yarjuna liqa'ana, tidak peduli pertemuan dengan Allah. Iaitu apa? Bila tak peduli ni, apa bukti dia tak peduli? Apa bukti orang yang peduli ke pertemuan dengan Allah? Ada tak bukti? Ada tak ayat tentang tu? Pertemuan dengan Allah kan cerita dunia ke cerita akhirat? Cerita akhirat, betul? Kat mana sumber akhirat? Quran. Siapa yang dia buktikan diri dia nak bertemu dengan Allah, pertama sekali dia mesti cinta apa? Cinta apa yang berkaitan dengan tu? Apa yang ceritakan benda tu? Sumber dia nak pergi Al-Quran lah. Ada tak ayat dia? Ayat dia cerita surah 6 ayat 92. Surah 6 ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Dan inilah sebuah kitab yang kami telah turunkannya penuh dengan keberkatan, iaitu Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang berada di hadapannya sebelum ni, iaitu banyak kitab yang lain. Antara yang kita tahu namanya apa? Taurat, Zabur, Injil. Dah ada lagi suhuf Ibrahim, kan? Suhuf Musa. Dan ada banyak lagi. Jadi apa tujuan kitab ini turun ni? Walitunzira umul qura, untuk memberi peringatan, ancaman kepada penduduk qura, induk negeri itu, iaitu Mekah. Di Mekah, waman haulahu, dan sekitarnya, sampailah ke tempat tanah air kita ni, seluruh pelosok dunia ni yang ada di sekitar Mekah. Maka wallazina yu'minuna bil akhirah, orang yang dia beriman kepada akhirat dengan kitab ni, harapkan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Apa bukti dia? Yu'minuna bih, dia mestilah belajar kitab ni. Ini mesti pedulikan dia beriman dengan dia. Wahum ala solatihim yuhafizun, dan mereka ni menjaga solat. Apa kaitan solat dengan kitab ni? Solat, dan dalam ayat ni mereka pelihara solat. Apa kaitan dengan kitab ni? Jadi dalam satu hadis Allah sebutkan, hadis qudsi, qasamtus solah baini wa baina abdi, aku bahagikan solat di antara aku dan hamba-Ku. Apa maksud solat dalam ayat tu? Ummul kitab, surah Al-Fatihah. Faham tu, itu dalam tu ada semua sekali, tauhid semua ada dalam tu. Iaitu antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijaga betul-betul itu dalam solat ni, dihayati, di luar solat dibuat, laksanakan, kan? Dijaga, dipelihara makna-makna tu. Sebab itulah sah tak solat tanpa baca surah Fatihah? Tak. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sebab apa? Ummul kitab maknanya apa? Itulah sairul Quran, seluruh Quran. Siapa faham tafsir surah Fatihah tu sungguh-sungguh, hayati betul-betul, apa? Sama macam apa? Dia tahulah, dia dah ambil dah semua faedah dalam Quran. Sebab itu Allah wajibkan kita baca. Tanda rahmatnya Allah kepada umat Islam ni, bacalah surah Fatihah tu supaya apa? Datang kefahaman tu.
tapi ramai tak pedulikannya. Solat tidak lagi memberi manfaat apa-apa dah, hanya baca saja. Jadi rugilah manusia tu. Dan itu juga tanda apa? Melampaui batas. Kan? Tak peduli ya, solat tu masuk dia tak peduli, itu juga tara. Sepatutnya bukan macam tu umat Islam, tak. Sahabat Nabi bukan semuanya bukan tara, semuanya jaga. Tidak tergelincir dalam hal tersebut. Jadi itulah yang kita kena fahami dan jaga. Sebab itulah Allah perintahkan, bila faham akhirnya apa matlamat hidup kita, Allah sebut dalam surah 28, betul dengan ayat ni, ayat 77. Surah 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, usahalah, cari, fima atakallah, pada apa saja yang Allah telah berikan kepadamu, Allah anugerahkan. Jadi kita cari rezeki dan dapat, itu anugerah daripada Allah. Gunakan untuk cari apa? Ad-darul akhirah, akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bahagian di akhirat, di dunia, untuk hidup. Jadi bila faham konsep yang diajar dalam Quran ni, dia tak akan terbalik. Ramai orang dia baca seolah-olah macam ni, wabtaghi fima atakallahu darul dunya. Wala tansa nasibaka min akhirah. Terbalik tu. Sepatutnya apa yang utama? Nombor satu, usaha dia untuk tu. Tapi jangan lupa. Macam itulah. Jadi betulkan cara fikir. Jadi Quran ni membetulkan cara fikir. Kalau cara fikir tu salah tadi, itu namanya juga tara, melampaui fitrah. Sepatutnya tujuan ciptaan tadi. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berlaku ihsanlah sebagaimana Allah telah berlaku ihsan kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau membuat kerosakan di muka bumi. Yang paling besar apa tadi? Inilah, iaitu syirik. Lalu mempermainkan agama tadi, nifak, dan juga apa? Melanggar batas hukum, hududullah, hukum-hukum Allah. Jadi kalau semua manusia akhirnya corak fikir yang macam ni, ada tak nak berlaku lagi orang Islam? Contoh yang isu apa? Kartel daging semua, ada tak? Takkan ada. Kalau semuanya takwa, tak ada yang tara, tak ada berlaku hal tu. Tapi itulah yang kita kena buat. Kan? Kena ajarkan. Dan apa tugas kita ni? Jadi tugas kita untuk menyampaikan apa yang kita telah tahu melalui ayat-ayat Allah ni. Di dalam lingkup persekitaran kita lah. Kan? Mengingatkan para rakan-rakan keluarga kita untuk apa? Belajar Quran ni. Kita cuma bagi tahu sajalah. Kan? Nak ikut ke tidak, mungkin Allah akan buka bila-bila masa. Kita cuma terus ingatkan, datang belajar
Quran. Kalau kat Kaul Kansah di Semat Quran contohnya. Ajaklah, belajarlah tadabbur Quran ni, sebab ini satu pilihan ke, kifayah ke, fardu ain. Siapa yang dah belajar ni semua dia jawab fardu kifayah ke fardu ain tadabbur Quran. Fardu ain kan. Banyak tak benda yang kalau kita tak ni tak tahu. Kan? Yang sama-sama. Bila ayat Quran datang barulah jelas. Sebab mubayyinun. Ayat Quran ni bayan, tibyan likulli syai'in kan. Penjelasan bagi segala sesuatu. Quran memang jelas. Berbanding dengan kata-kata saya pun kadang-kadang tak jelas, tapi bila baca Quran, ayat Quran sendiri itu lebih membantu kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah nanti kita sambung ayat 40 41 tentang golongan yang sepatutnya kita jadi, ayat 40 hingga 41 insya-Allah. Qul qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Untuk tadabbur An-Nazi'at dalam guru Semat Quran tu boleh juga tengok Ustaz Azli punya. Sama ayat. Boleh pas kod nanti. Jadi boleh ambil faedah. Saya lain sikit, saya banyak bahasa sikit. Ustaz Azli lebih banyak ayat juga, boleh tambahkan. Dalam guru Semat Quran ada kan. Nanti share juga. Di samping Haji Adam pun share video tu, tengok Ustaz Azli punya. Guru saya tu. Dia juga tadabbur surah An-Nazi'at. Dia daripada ayat 1 dia dah habis kod Rasanya dia dah boleh tengok juga. An-Naba. Dia An-Naba, An-Nazi'at pun dia dah buat juga. Sama. An-Nazi'at. Ada An-Nazi'at ayat pun sama 37 hingga 39 pun dia ada buat juga. Dia ambil bahagian-bahagian lebih kurang sama. Nanti mungkin Ustazah Samira post kan. Boleh tengok. InsyaAllah taklah sama. Lain lah. Berbeza, tapi dah berapa faedah dulu lagi baguslah. InsyaAllah. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.